puasalah 13. Bila puasa 13, 1/3 daripada kulit dia putih. Nampak tak ya? Kemudian besok datang lagi Jibril, puasa lagi lah wahai Nabi Allah, puasalah kamu pada hari kedua. Dia pun puasa 14. Puasa 14, 1/3 lagi putih. 2/3. Nampak tak? Tidak ya. Datang hari ketiga, hari 13, hari yang 15, dia puasa lagi, putih semua. Itu panggil hari putih. Nampak tak ya? Itu panggil hari putih. Yang kita tadi ni ya, itu yang kita tadi sebab yang kita tadi. Jadi kita hari ni puasa tak dia putih lah. Puasa 3 hari tu. Saya pun nak buat juga tak putih-putih pun. Nampak ya nak? Tidak. Dia kata putih, kita punya jiwa kita, roh kita akan jadi putih. Nampak? Ya. Satu roh yang akan putih, dia panggil ruhus sultaniyah. Ambil muka surat 236 ya. Yang ni ketahui jalan wara' atas sekali. Betul. Kata musannif Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, ketahuilah jalan wara' itu memang sukar. Wara', untuk jadi wara', berhukum dengan hukum wara' adalah sukar. Sebab banyak melibatkan urusan-urusan peribadi. Orang sedekah kat kita nak ambil hukum wara', kena tanya ambil duit mana. Berat tu. Ni tuan sedekah kat saya ni, duit ni tuan ambil je lah. Itu hukum wara'. Kerja orang lah betul lah. Berat je lah. Orang nak sedekah, tambah-tambah pula kalau dia tu pula memang meraihkan kita. Tiba-tiba kita tanya kat dia pula, di mana dia ambil duit ni? Allah, kesian kita menyentuh ayat muka dia lah. Dia tak kurang baik. Itu yang kata hukum wara' ni sukar lah. Kemudian kita kena sendiri pula nak makan sumber tu daripada mana, halal ke haram ke. Nampak orang yang proses itu macam mana? Orang yang proses makanan tu pun dia ambil kira. Ini hukum wara' dia kata ya. Bahwasanya sesiapa yang bermaksud menjalaninya disyaratkan menguatkan hati dan jiwa raganya dalam menanggung kepayahan hidup, dan jika tidak maka tidak akan sempurna sifat waraknya itu. Macam tadi lah, kalau kita duk tanya ke orang di mana ambil, orang pun tak lagi lah, kita lain kali lah. Nampak lah, lain kali orang tak sedekah adalah orang ni banyak cerita. Kita sedekah, dia tanya balik di mana ambil RM2, maka jangan duk sedekah dia. Jadi masalah dia jadi masalah pada kita pula. Jadi maknanya itu di antara kesukaran pada nak menjalani hukum wara'. Oleh sebab pengertian inilah, maka ramai ahli wara' dan orang-orang yang berlumba-lumba membuat amal kebajikan telah pergi ke bukit Lebanon ya, dan lain-lain tempat lagi, lalu mereka memadai dengan memakan rumput dan buah-buahan yang rendah mutunya tetapi tidak syubhah padanya sama sekali. Tiba tak mau terlibat dengan orang ramai. Berlakulah satu ketika tu, kata Imam Ghazali, zaman dia lah ya, ramai yang pergi menyisihkan diri daripada masyarakat, duduk di atas gunung-gunung, atas bukit-bukit, makanlah apa yang ada atas bukit tu, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang situ. Dia tak payah duk pergi beli, tak payah duk pergi cari, tak payah minta ke orang. Terus daripada bumi, langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tidak ada terlibat dengan bilik siapa-siapa bukit tu. Maka masa itulah itu di antaranya terjadilah ya perkara ni. Sama juga seperti yang berlaku sekarang di Mekah lagi, ya. Ramai di antara keturunan daripada Rasulullah, daripada Bani Syaibah, ada banyak dalam perkampungan di Mekah. Dia tak keluar, tak masuk sembahyang di Masjidil Haram. Mereka tidak sembahyang di Masjidil Haram. Ya, saya pergi ziarah ibadah, ada 2-3 kali pergi ziarah di dalam kampung, pergi ziarah di sendiri, tengok di bawah kehidupan, bentuk daripada masjid di sendiri, dia tak sembahyang. Kerana nak jaga hukum wara', ya.
tak mau terlibat dengan Wahabi, pemerintahan yang ditadbir oleh pihak Saudi itu. Berbagai-bagailah angkara yang boleh timbul, kita tak jamin. Zaman Ibrahim Idham sendiri pun sudah ada tindakan macam itu. Ibrahim Idham dia mari buat kerja haji, dia minum air Zam-Zam, dia tak pakai bekas yang disedia oleh pemerintah, dia bawa bekas dia sendiri. Kolej minum dia bawa yang tu sendiri, yang tu lah dia pergi tahan, dia pergi ambil daripada timba air telaga, dia minum air telaga tu, air telaga Zam-Zam tu dengan dia punya bekas dia sendiri. Nampak kolej dia sendiri lah kita kata. Orang tanya petepang tak makan, tak guna kolej pemerintah, dia kata aku tidak yakin hasil mahsul yang pemerintah punya tu di mana-mana dia ambil, takut dia perah daripada rakyat, ambil orang ramai punya, nampak maka tu aku tak guna yang tu. Dia nak pakai hukum orang tu, dia guna dia. Ini Ibrahim Idham sendiri sudah buat kerja tu. Jadi sekarang ni ramailah orang-orang Arab keturunan Nabi Bani Syaibah yang masih ada di dalam kampung-kampung di sana. Depa sendirilah, depa tak beli pun barang-barang di Pekan. Depa urus sendiri tanaman-tanaman depa sendiri, makan daging kambing apa unta depa punya sendiri, tak terlibat dengan ternakan-ternakan, pusat-pusat ternakan ataupun beli binatang-binatang daripada pusat-pusat perniagaan yang diurus di bandar. Tak makan. Nampak? Sampai semayang pun tak. Depa semayang sendiri depa. Depa tak semayang di Masjidil Haram. Kadang-kadang keluar jugalah 2-3 orang guru Al-Quran daripada dalam tu. Dia mari Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram, tapi dia semayang, dia mari lepas waktu semayang. Dah habis waktu semayang baru dia masuk. Masuk masjid, dia akan semayang sendiri, nanti adalah orang ikut dia. Yang dia ikut mengaji. Saya pun pernah sekali ikut pengajian dia mengaji Quran, kita pun ikut sama-sama mengaji Quran. Habis tu dia akan balik, dia tak duduk di masjid. Tak tunggu masuk waktu dia semayang, dia tak semayang, mengikut imam-imam di Masjidil Haram. Nampak Tapi orang macam tak dapat 1,000. Bukan lagu tu mengikut hukum dia, seluruh tanah haram Makkah itu adalah Masjidil Haram. Seluruh. Ketika turun ayat fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, palingkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Ketika itu belum ada masjid lagi, Kaabah saja semata-mata. Maka di sini ulama mengambil kira, dan kami pun bincang dalam muzakarah haji kebangsaan mengambil putusan bahawa sembahyang di mana-mana daerah dalam kawasan tanah haram Mekah dikira sebagai masjid dan kita dapat ganjaran 100,000. Tinggal kalau bangunan masjid sekarang kita dapat lain lah, dapat i'tikafnya, dapat tahtul masjidnya, yang itu tambahan lah kalau kita sembahyang di masjid. Kalau sembahyang di luar, di hotel, hotel-hotel yang ada sekitar tanah haram Mekah tu, orang sembahyang di lobi-lobi hotel tu dapat 100,000. Kerana mengambil kira seluruh tanah haram itu adalah Masjidil Haram. Itu hukumnya. Sekarang kita menghadap pun daripada jauh, kita menghadap sendiri pun, maknanya kita menghadap tanah haram Mekah, bukan kita menghadap Kaabah. Kecuali kita ada kompas, kita pakai digital kompas, baru kita dapat betul bangunan Kaabah. Itu dia. Kalau kita di luar, kita menghadap Masjidil Haram, tanah Mekah. Ini kita menghadap sekarang, itu hukum dia. Sambung baik. Jadi kita dapat lihat di sini, di mana mereka ini yang kata tadi ini di bukit dan lain-lain tempat, lalu mereka memadai dengan memakan rumput dan buah-buahan yang rendah mutunya, tetapi tiada syubhah padanya sama sekali. Tiada syubhah maknanya tidak terlibat dengan hak orang lah, bukan hak orang lah Maka sesiapa yang tinggi hemahnya, hemahnya tadi ini berhati-hati, teliti, itu kita panggil hemah. Untuk mencapai martabat wara' yang tertinggi, maka wajib baginya sanggup menanggung derita kesusahan-kesusahan dan sanggup wara' untuk mencapai martabat mereka. Nampak? Kalau kita jadi wara', kita kena sangguplah menghadapi cabaran, kesusahan, kepayahan. Nak makan di kedai-kedai ni sebab Nabi dia kata makanan pekan hampir kepada
haram. Itu Nabi itu sebut. Ada hadisnya, walaupun hadis itu dhaif lah, boleh dipakai amal untuk tujuan fadailul amal, boleh kita bawa masuk. Itu kata Nabi. Baik. Jadi lagi-lagi lah dia orang tak makan dari kedai-kedai ni. Kita nak ajak makan di kedai-kedai apa tak boleh no? Dia tak mau hukum orang ni. Dia kena makan daripada hasil tangan dia. Seperti kata yang kata tadi ni, sebaik-baik usaha tangan adalah usaha tangan Nabi Allah Daud AS. Itu contoh dia. Nabi Daud ni dia sendiri, ya, dia sendiri tanam, dia sendirilah ketam, dia sendirilah makan gandum yang dia tanam. Nampak tak? Skoi dia tanam, gandum dia tanam, dia makan sendiri daripada hasil usaha tangan dia. Ya, dia tak beli pada orang, dia tak minta pada orang, dia tak guna yang hak negara ni. Dia pakai dia punya sendiri. Usaha tangan dia sendiri, dia yakin bersih. Ya, sama juga macam kita guna kalau kita pergi makan kenduri, ya. Dulu masa kerja perbincangan pihak Indonesia dengan orang-orang besar Indonesia dengan wakil-wakil Belanda, ya, pasal nak capai kemerdekaan Indonesia 1942, ya, nak capai kemerdekaan itu berunding lah di atas kapal, ya, berunding di atas kapal. Wakil-wakil belah Indonesia adalah 18 orang. 18 orang terdiri daripada tokoh-tokoh ulama-ulama lah, ya. Antaranya termasuk juga Dr. Hamka ada pun dalam tu. Hamka pun ada dalam barisan ulama-ulama di sebelah Indonesia lah, ya. Dr. Agus Salim, ya, Dr. Subandrio, ya, apa nama, Jadi bila mesyuarat tu habis-habis mesyuarat dibajamu makan lah. Siaplah makan. Cara Belanda lah, bubuh pinggan dengan garpu dengan canca apa semualah. Ulama-ulama yang 18 orang wakil Indonesia ni tak guna garpu tu. Nampak tak? Dia orang terus pergi ke belakang, dibasuh tangan. Semua pakai tangan. Nampak? Jadi orang Belanda, wakil Belanda tu, pesuruh jaya Belanda tu kata, apa siapa bos? Tangan kami bagi garpu camca hang punya, tangan kami punya. Nampak? Tengok dia tiru tu. Kami tak tahu garpu ni apa basuh ke tak, kemudian garpu ni masuk mulut apa berapa kali lah. Tengok tu, ni hukum warak lah tu. Dah. Jadi bangkit dia basuh tangan. Semua basuh tangan, 18 orang wakil Indonesia. Semua pakai basuh tangan, makan dengan tangan. Tak guna garpu, tak guna camca. Masya Allah. Itu tak kira lagi mangkuk-mangkuk lagi tu. Nampak ya? Itu di antara hukum warak lah. Antara contoh yang boleh kita sebut lah. Baik, sambung. Jadi menjadi apa yang disebut tadi, maka pengambilan yang harus itu akan menjadi perbuatan mungkar yang mewajibkan, ya. Mana kita baca nanti, ya. Dan baik, tangan tadi ni kan, ketahui bahawanya sesiapa yang bermaksud menjadi adapun jika tinggal di kalangan orang ramai dan memakan makanan yang beredar di tangan mereka, maka hendaklah dia menjadikannya seolah-olah menempati bangkai yang dia tidak sanggup menjamahnya melainkan ketika darurat. Nampak? Macam makanan pekan, jual di pekan, ya, kita nak beli di luar-luar dijual tu, dia kena anggap macam bangkai. Tu dia orang warak ni, ya. Jangan menjamah. Itu dia, ya. Melainkan ketika darurat ni lain lah. Darurat dia tu. Kemudian lagi dia tidak mengambilnya melainkan sekadar menyampaikannya kepada taat. Nampak? Ya. Kalau dia nak guna pun untuk tujuan ketaatan, boleh. Maka dimaafkan baginya pada pengambilan itu dan dia tidak akan memudaratkan meskipun pada asalnya mengandung syubhah. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala terlebih utama memberi kemaafan kepadanya. Atas sebab ini Hasan Al-Bisri rahimahullah telah berkata, telah rosak urusan perniagaan di pasar. Nampak tak? Telah rosak urusan perniagaan di pasar kerana bercampur aduk yang halal dengan yang haram.
Maka wajib atas semua ketika itu mengambil makanan sekadar menguatkan tenaga saja. Dulu ni dah tak ada lah, alhamdulillah lah kita terima kasih lah kepada kerajaan dulu ni ya. Kalau kedai-kedai makan restoran ni dimiliki oleh orang India di mana-mana kedai-kedai makan ni orang India kedai-kedai nasi kandang orang India lah tak ada jual arak sama jual arak dululah jual arak. Jadi orang nak minum bir lah, dia jual bir lah, bukan whisky apa dah ya, bir. Jadi kalau nak minum boleh lah dalam kedai-kedai. Hari ni tak ada lah, tak boleh lah nak kedai makan memang tak ada arak, tak boleh. Itu baguslah satu antara tindakan pemerintah yang telah menghukum tidak boleh jual arak. Itu bagus. Dulu ni jadi kita ambil kira macam mana kita nak makan kedai tu, campur arak habis okey jual arak apa semua kita nak makan macam mana ya. Ini antara perkara yang kita nak kena ambil faham ya. Itu dia lah. Jadi makanya untuk kita kecuali kalau kita nak guna juga pasti kita terdesak boleh lah, kita makan sikit terdesak makan. Di sini kena cari hukum. Apa hukum, boleh ke tak boleh nak makan kedai. Mari satu ketika pula orang kedai itu sedekah pula lah sedekah makan dia kita masuk tutup guru kan, guru kamu masuk ke dia kedai makan free ya kan. Saya sedekah untuk guru makan tu macam apa boleh makan atau boleh, sebab dia sudah masuk syubhat, perniagaan syubhat. Hukum dia adalah harus masuklah kita sekarang ni kita penjawat awam penjawat awam kaki dengan kerajaan. Dulu panggil government servant tak sesuai nama tu penjawat awam ya, government ya. Kita punya gaji ini banyak berapa ya. Kalau mengikut dalam perlembagaan Malaysia kita ada 3 tabung kewangan besar. Pertama, tabung wang bersatu boleh panggil, kumpulan wang bersatu, itu nombor 1. Kedua, kumpulan wang khas. Yang ketiga, baitul mal. Ini dalam perlembagaan kita ya. Kumpulan wang khas, kumpulan wang bersatu, kumpulan baitul mal. Jadi kaki tangan awam, penjawat awam, kaki tangan kerajaan dibayar gaji daripada sumber kumpulan wang bersatu. Kumpulan wang bersatu ni dia masuk semua. Segala lesen apa-apa semua masuk. Segala lesen bewak, lesen babi semua masuk habis ya. Lesen-lesen yang dibagi lesen kepada rumah-rumah persundalan apa semua tu masuklah tu. Nampak ya? Jadi gaji itulah, kita dapat gaji daripada sumber itulah. Kalau kira dia merupakan sebagai hasil kumpulan wang syubhat sebab dia masuk benda yang tak usah. Ini orang pernah tanya kepada, dulu ni saya ingat lagi lah, orang tanya kepada masa tu dia Presiden PAS Ustaz Asri Ali Muda Ustaz Asri Ali Muda, dia ni master syariah daripada Azhar tu. Saya majlis tu saya hadir majlis tu ya. Orang tanya kat dia macam mana gaji, dia kata kalau begitu sekupang tak boleh poket. Kita nak sembahyang sekupang dalam poket, hukum dia harus. Jadi ulama majlis fatwa bersidang apa semua, dia kata bila dah bercampur goi apa semua dia satu kumpulan wang yang besar. Macam ayat mutlak. Ayat mutlak bila disampai ayat tu sama ada ayat tu apa nama daripada punca ayat mutanajis ke, ayat musta'mal ke, dikumpul-kumpul sampai dua kullatain, 2 kulah ya. Apabila 2 kulah tidak ada perubahan pada bau, tidak perubahan pada rasa, tidak perubahan pada warna, maka dia dikira sebagai ayat mutlak, boleh ambil sembahyang. Nampak? Ada pilih betul. Ayat tu mungkin ayat daripada najis mughaladah pun sopan, najis mughaladah ya. Sopan anjing terjun dalam bolang riak, terjun dalam bolang kolah ya. Kemudian dia keluar balik ayat bolang tu dia pakai ke tak? Dia tengok lah
Dengan syarat pertama dia mesti lebih daripada 2 qaulah. Kalau mazhab Syafi'i 3 qaulah, mazhab Hanafi mazhab Hanafi 3 qaulah, ya. Itu roti je lah. Kemudian dia kena lihat perubahan. Ada perubahan pada bau tak? Tak ada. Perubahan pada rasa? Tidak. Perubahan pada warna? Tidak. Ayam tu betul tak boleh pakai ayam semayang. Nampak tak? Tak payah buang lah bola. Nampak tak? Walaupun yang terjun dalam dia adalah anjing najis mughaladhah. Nampak tak? Itu beza ada sikit kita nak faham tu, ya. Jadi makanya dikata sebut di sini apa nama, macam tu lah duit gaji yang kita terima tadi ini daripada sumber kewangan yang besar, ya. Bilion dalam tu. Dia bukan kata ratus, bilion. Sampai tahap tu secara hurufnya kita kata banyak lah, huruf kita kata banyak, maka duit-duit tu dah jadi halal boleh. Begitu juga pindah ke Baitul Mal. Duit interest bank apa kita dapat tu, kita pindah ke Baitul Mal. Dia masuk dalam kumpulan wang yang besar, maka dengan sendirinya sudah jadi harus. Itulah hukum dia. Boleh faham, ya? Kena ada yang hukum fiqh tu kita dah faham je. Kalau tidak jadi masalah, ya. Baik. Maka kata musannif di sini, ya, telah sampai, ya, adapun yang tinggal di kawasan yang maka dimaafkan baginya pada kembalian akhirnya sampai dia kata begitulah, telah sampai kepada saya 1 2 3 6 bersorat. Telah sampai kepada saya cerita mengenai Wahab bin Al-Ward. Lihat daripada nota kaki, Wahab bin Al-Ward bin Abdul Wardi Al-Makhzumi, seorang abid yang berkepercayaan riwayat hadisnya Sufyan Al-Thawri. Tatkala selesai bercakap dengan orang ramai, beliau mengajak mereka menemui Wahab dengan berkata, bangunlah anda semua, kita pergi berjumpa tabib doktor itu. Ini seorang ulama besar. Yang dimaksud dengan tabib itu adalah Wahab bin Al-Ward. Wahab telah meriwayatkan hadis daripada Atha secara mursal. Beliau juga meriwayatkan daripada Umar bin Muhammad bin Al-Munkadir. Antara yang mengambil riwayat hadis daripada beliau ialah Abdullah ibn Mubarak, ulama tabi'in yang memang besar, Aimarah bin Al-Qa'qa, Muhammad bin Yazid Al-Hambasi dan Muslim. Beliau wafat pada tahun 153 Hijrah. Hebatlah, ya. Jadi apabila berkumpul di bawah beliau telah melaparkan dirinya sehari atau 2 hari atau 3 hari, kemudian beliau mengambil sekeping roti seraya berkata, ya Allah, semuanya engkau amat mengetahui bahawa aku tidak kuat beribadat dan aku takut menjadi lemah. Nampak? Dan jika tidak demikian, saya tidak aku makan sekali-kali. Nampak? Maknanya begitu punya teliti, dia tak mau makan, ya, makanan-makanan yang dijual kerana dibimbangi ada syubhat. Itu antara yang berlaku kepada Wahab bin Al-Ward, 2-3 hari sekali baru makan, ya, 2-3 hari sekali makan. Jadi makanya dibimbang begitu, gagah-gagah sangat dia makan sekeping roti, ya. Itu pun pasal nak buat ibadat. Makan pasal nak cari tenaga sikit lah buat ibadat. Perut lapar, perut kosong, tak kuat, macam mana buat ibadat? Jadi ada sebab dia makan tu, sekeping roti tu untuk nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi makanya dia kata, ya Allah, sekiranya dalam ada mengandungi sesuatu daripada syubhah ataupun haram, maka janganlah engkau mengambil tindakan menyiksa aku dengan sebabnya. Kemudian beliau membasahkan roti itu dengan air lalu memakan. Nampak? Ya, bukan bom tiga. Ambil air, basahkan roti itu, nah makan roti dengan air sejuk. Itulah yang dikatakan sebagai tindakan warak tadi, ya. Warak dia cukup tinggi lah tu, cukup tinggi, ya. Kita hari ni nak capai hukum warak tangkitan tu tak boleh lah, tapi kita lakukan amalan-amalan sunat, antaranya puasa sunat. Nampak tak? Ikut puasa sunat Nabi yang Nabi ajak kat kita 1 bulan 3 hari, 13, 14, 15 hari putih dia panggil, ya. Ikut Nabi Allah Sulaiman pula 1, 2, 3 dia panggil hari kuning, 27, 29 hari hitam. Ini puasa Nabi Sulaiman, 3 hari awal, 3 hari tengah,
3 hari di hujung. Yang tu paling baik kalau kita boleh buat. Hari kuning ni kita puasa 3 hari, dia akan membersihkan kita punya darah. Nampak? Puasa kita buat 3 hari tu akan membersihkan kita punya darah daripada segala unsur-unsur, seumpama kita kata kolesterol dan sebagainya. Itu paling baik ya. 3 hari yang tengah tu hari putih. Ini hari putih ni kerana ketika Nabi Allah Adam AS turun mari, Nabi Allah Adam turun dalam keadaan malam gelap gelita, maka dia begitu takut dia menangis. Bila sampai pagi dekat subuh tu naiklah fajar Shadiq, baru dia jadi lega. Dia pun sembahyanglah 2 rakaat. Itu ada subuh tu. Lepas tu naik matahari, dia pula tak ada tempat berlindung. Nampak tak? Tak ada tempat berlindung. Tak ada kanopi kan, tak ada Nabi berteduh di mana-mana, panas dik punya terik. Masa tu belum ada laut lagi. Laut macam kita ni tidak ada, ya. 7 seas tu, 7 lautan tu tak ada lagi. Belum ada lagi lautan. Tanah lebih pada lautan. Nampak tak? Kemudian barulah jadi satu proses macam kita sebut tadi ni, berlakunya keretakan bumi lah, ya. Barulah ada laut-laut ni. Masa tu tak ada laut. Bila tak ada laut, bumi tu lebih daripada air, menyebabkan keadaan panas, ya. Panas terlalu tinggi, maka Nabi Allah Adam jadi hitam. Kulit jadi hitam. Kulit jadi hitam. Bila kulit jadi hitam, dia tu putih, kulit jadi hitam. Datang Jibril suruh puasa 3 hari. 13, 14, 15. Nampak ya? 13, 14, 15. Itu dia. Tu, inilah yang kita tadi ni, ya. Jadi maka dia pun puasalah. Puasa 13 dulu. Datang 13, Jibril kata puasalah. Hari ni 13 hang puasalah hari ni. Ya, dia pun puasalah. Masa dia puasa tu matahari dah naik lah, waktu duha. Sebab tu kita kalau puasa sunat, lagi kita tak makan apa-apa, kita boleh niat sebelum masuk duha. Puasa sunat lah. Puasa fardu tak boleh. Puasa fardu kena niat malam. Kalau puasa sunat ni, kita tak dan niat malam dah kata, siang pun boleh niat. Tapi dengan syarat belum makan apa-apa lah. Masa perut kosong, jangan masuk apa-apa. Sebelum duha kita tak makan apa-apa, boleh niat. Itu yang Nabi kita Muhammad buat lah. Macam tu. Jadi makanya tu Adam puasalah 13. Bila puasa 13, 1/3 daripada kulit dia putih. Nampak tak ya? Kemudian besok datang lagi Jibril, puasa lagi lah, wahai Nabi Allah, puasalah kamu pada hari kedua. Dia pun puasa 14. Puasa 14, 1/3 lagi putih, 2/3. Nampak tak? Tidak ya. Datang hari ketiga, hari 13, hari yang 15, dia puasa lagi, putih semua. Itu panggil hari putih. Nampak tak ya? Itu panggil hari putih. Yang kita tadi ni, ya. Itu yang kita tadi sebab. Yang kita tadi, jadi kita hari ni puasa tak putih lah. Puasa 3 hari tu. Saya pun nak buat juga tak putih-putih pun. Nampak ya? Itu dia. Dia kata putih, kita punya jiwa kita, ruh kita akan jadi putih. Nampak? Ya. Satu ruh yang akan putih, dia panggil ruh sultaniyah. Ruh ni sultaniyah. Kita ada 3 ruh yang besar pada diri kita. Pertama ruh idhafiyah atau ruh hayawaniyah. Yang kedua ruh insaniyah, yang tuan-tuan tidur malam dia keluar mimpi itu. Dan yang ketiga ruh sultaniyah, yang dia ada kontak kita dengan langit. Nampak tak? Ruh sultaniyah ni lah yang diperkukuhkan dalam amalan tarekah. Yang ada tarekah ni pasal ni ya. Nampak tak? Untuk menjanakan kita punya ruh daripada ruh insaniyah naik kepada ruh sultaniyah. Kan? Itu kena masuk dalam bidang tarekah. Kena masuk. Kita kena cari tarekah ni lah, masuk. Mesti bai'ah dengan guru yang mursyid untuk nak capai makam ni, ya. Baru kita akan capai ruh sultaniyah ni.
Ya, bila sampai Ruh Sultaniyah ni, kita dah sampai kepada tahap hamba-hamba Allah yang muqarrabin, dia panggil, yang dekat dengan Allah. Kata daripada awal lagi lah, kita kena berniat ibadat kita buat semua ni kerana qurbah. Jangan ada motif lain. Apa-apa ibadat kita buat ni mestilah dengan qurbah. Nampak ya? Tu lah. Boleh kan? Jadi kita nak faham betul lah kenapa orang mengaji, ambil ilmu tarekah ni betul apa? Bukan tarekah ni nak jadi wali. Nak jadi wali kita kena ada latihan batin untuk mengikis jiwa kita daripada 3 sifat. Buang 3 sifat ni baru boleh capai ya taraf wali. Ham, hazan. Ya, yang pertama sekali ham, hazan. Kemudian baru masuk kepada khauf, takut. 3 tu kena buang. 3 benda ni yang ada. Itu kita bila sapu muka sembahyang kita baca itu kan. Asyhadu an la ilaha illallah rahim. Allahumma tabi 'anil hama wal hadan wal ghammah. 3 kita minta. Buang 3 perkara. Sapu muka dia pun keluar. Patutnya sembahyang kita nak naik atas nak pergi jumpa Allah. Sembahyang kita nak naik pergi jumpa Allah Subhanahu wa taala ya. Dia kena bersih 3 benda ni. Tu ya. Hazan, ham, gham dia panggil. Gham ni kabut. Hazan ni duk juga cita. Benda hilang, duk fikir pagi petang siang malam. Awaklah benda aku orang pergi curi. Tidur tak lena, orang curi barang dia. Mai sembahyang pakai kasut 300 kasut dia beli. Baru beli kasut 300 tinggal di tangga. Mai sembahyang. Turun-turun kasut tak ada. Balik baca Yasin. Nampak tak? Kaki yang curi kasut aku ni Tuhan patah kaki dia. Tu dah. Kalau memang Tuhan tak patah lagi, Tuhan dia patah kaki dia. Tu kita takut tu. Jangan dia buat kerja tu. Ya. Ikut macam mana Abdullah bin Abbas. Orang curi, ya. Orang curi kambing dia, kan. Abdullah bin Abbas. Ya. Bukan kata seekor, 10 ekor kambing orang curi. Abdullah bin Abbas. Dia kata apa? Orang yang curi ni mesti dia berhajat. Nampak? Dia pergi ke mana? Dia nak beli tak mampu, dia kena curi ya. Mesti dia berhajat. Masuk orang tu dekat. Masuklah. Silakan muazzin dengan segala hormat mengumandangkan azan, silakan. Masuk waktu ya, kita rakyat waktu. Ada puak nak sembahyang, dia duduk tunggu nak sembahyang. Bagi dia sembahyang pula. Ya. Kemudian dia nak balik Dia tak tunggu dia sembahyang dia nak balik. Allahu Akbar.